Nama saya Datuk Seri Syahaniza binti Syamsuddin. Dulu kamu ada di sisiku, kenangan yang meleraikan rindu. Jauh takkan pernah ragu, karena aku mencintaimu sepenuh hatiku. Aku sanggup menahan rasa ini, sakit ini, pedih ini. Kita tahu hanya ramai yang dia yang tahu. ini dalam rekod kita lah. Kita ada data dan kita memantau mereka dari semasa ke semasa, dari segi keselamatan mereka. Kita lalui bersama rasa cinta yang penuh dengan duka dan dusta. Maafkan jika ku tak sempurna, ku hanya manusia biasa. Nama saya Datuk Seri Syahaniza binti Syamsuddin, Ketua UMNO bahagian Maran, Pahang, dan berusia 53 tahun. Ya. Background legal profession saya sebagai seorang peguam. Okey, kalau kita melihat kepada keadaan politik hari ini, ya, dalam keadaan UMNO juga begitu menjadi perhatian bukan sahaja di kalangan akar umbi UMNO tetapi juga rakyat di luar sana, ya, apabila kita bolehlah dikatakan mengalami krisis dalaman, ya, bukan saja selepas PRU 15, sebenarnya before that lagi. Jadi saya mengambil keputusan untuk menawarkan diri bersama-sama dengan kepimpinan tertinggi parti untuk membantu parti, ya, dalam proses membawa orang kata perubahan kepada parti, mungkin dalam proses penjenamaan semula dalaman parti, untuk memberi keyakinan semula kepada rakyat di luar sana. Jadi saya berdasarkan pengalaman yang ada dan sedikit orang kata kesungguhan sebenarnya dan kecintaan kepada UMNO itu sendiri, saya yakin saya akan dapat membantu Yang Berhormat Presiden dan juga barisan kepimpinan nanti. UMNO, kita suka tak suka, kita kena mengakui hakikat bahawa kita sudah tidak lagi menjadi pilihan utama orang Melayu, ya. Sebelum PRU 15, kita telah sekali lagi, kalau kita tengok, dia beri peluang di Pilihan Raya Negeri Melaka dan Johor, ya, tetapi kemudiannya kembali merudum dengan keputusan PRU 15 itu sendiri. Jadi kita kena terima hakikat bahawa orang Melayu sudah mempunyai pilihan-pilihan lain selain daripada UMNO, ya, tidak macam dulu-dulu. Jadi sebab itu kita kena memberi, walaupun kita ni bukan lagi pilihan utama tetapi masih lagi dalam pilihan, dan belum terlambat untuk kita memperbaiki keadaan, ya. Saya kira orang Melayu, kalau kita tengok daripada respon di media, ya, media sosial ke media arus perdana, kalau kita tengok, kita dengar kedai kopi pun orang bercakap, walaupun mereka ni bukan orang UMNO, mereka masih lagi ambil tahu tentang UMNO. Pada saya mengambil itu sebagai satu signal yang positif,
ya, bermakna bahawa mereka masih lagi mengharapkan UMNO. Dan saya rasa kerajaan perpaduan hari ini perlu diberi peluang oleh rakyat untuk dilihat dari segi performance-nya, ya, kepada rakyat itu sendiri. Kalau kita lihat dari segi orang kata demografi politik, kerusi-kerusi yang dimenangi oleh UMNO dan yang kita tewas kebanyakannya di kerusi yang didominasi oleh orang Melayu. Sedangkan Pakatan Harapan, ya, dia orang masih lagi menguasai kawasan-kawasan kerusi yang dikuasai oleh bukan Melayu. Ya, itu kalau kita tengok dari segi demografi politiknya. Dan kalau kita melihat kepada senario ini, kita mempunyai harapan yang besar dengan gabungan kerajaan perpaduan ini. Tetapi ia tertakluk juga kepada untuk kita kembali, macam saya kata tadi, mendapat keyakinan pengundi Melayu khususnya kepada kita UMNO. Kita kena menunjukkan bahawa kita orang kata bukan sahaja mahu berubah, tetapi mampu untuk membawa perubahan, ya. Dan kalau kita tengok berdasarkan kepada apa yang telah berlaku dalam PRU 15, kita mengetengahkan calon-calon yang berwibawa, calon-calon yang memang turun padang, ya, yang sentiasa bersama rakyat. Macam kita di Pahang, banyak apa kita tak bantu rakyat, daripada bayi yang baru lahir sehinggalah yang meninggal dunia akibat COVID, kan. Tetapi masih lagi kita ditolak oleh rakyat. Jadi dari situ kita melihat bahawa itu bukan sahaja menjadi satu ukuran, ya. Faktor calon bukan sahaja menjadi satu ukuran, tetapi respect ataupun kepercayaan mereka kepada parti itu secara keseluruhannya. So we need to do something. Kita kena berbuat sesuatu untuk kita mengembalikan, ya, keyakinan dan kepercayaan rakyat di luar sana. Saya suka soalan ni sebenarnya, ya, sebab bagi saya ramai sangat yang bercakap bahawa kita gagal menarik sokongan orang muda. Kita menuding jari antara satu sama lain. Kita salahkan ketua pemuda, kita salahkan puteri, ya. Tapi saya rasa benda ni kita kena berhenti, ya. Kita kena berhenti menuding jari. Kita sendiri semua ni kena bukan sahaja bercakap untuk menarik sokongan orang muda, tetapi kita kena mendekati mereka. Kita kena empower mereka. Ya, contohnya, parti telah bersedia untuk empower orang muda apabila kita dah buat pun pindaan perlembagaan yang mana di peringkat bahagian kita boleh melantik jawatankuasa UMNO bahagian, dilantik di kalangan orang muda yang berumur 35 tahun ke bawah. Ya, ada 4. Jadi kena segera dilakukan. Ya, dan kita kena bersedia untuk orang kata meletakkan orang muda yang ada potensi ini di position yang sepatutnya, ya. Jadi begitu juga dengan, saya tengok ramai lagi yang sebenarnya yang masih bersama dengan UMNO, tetapi mereka tidak diberi tempat, tidak diperkasakan, ya. Maksud diberi tempat ataupun diperkasa ni bukannya setakat kita bagi dia jawatan, ya, tetapi idea mereka, ya, kita dengari. Dan kita kena ada perubahan. Contohlah, kalau kita selalu buat majlis, kan, kita selalu buat one way communication je, ya. Kita berucap, ya, kita datang rasmi, dan mereka terpaksa mendengar apa yang pemimpin nak perkatakan. Sedangkan sepatutnya mereka sekarang ni dia nak kita dengar apa yang dia nak perkatakan. So kita tak bagi dia ruang tu. Ya, jadi kita kena ubah pendekatan majlis-majlis. Saya rasa kita bagi mereka ni bercakap dulu, gunakan pandangan, dan baru pemimpin ulas dan bagi pandangan pemimpin. Itu antara satu contoh lah. Dan kita kena really, orang kata, turun padang bersama-sama dengan mereka. Dan saya harap pemimpin-pemimpin yang mewakili pergerakan pemuda dan puteri, yang ini saya selalu cakap, tolonglah jangan tua sebelum waktunya.
Ya, ini saya selalu cakap di mana, tolong jangan tua sebelum waktu je. Maksud saya ialah kadang-kadang pemimpin kita ni dia cepat sangat to show dia orang punya establish tu. Kan? Dia pakaian pun macam orang-orang yang dah lama, yang ni kan. Jadi macam mana yang muda ni nak dekat dengan kita, ya? Jadi undi 18 lah tu. Ya, undi 18. You bayangkan kalau ketua pemuda umur 40 dengan 18, gap jauh. Jadi mungkin kita kena fikirkan satu formula yang barulah untuk mendekatkan pemimpin yang yang mengetuai pergerakan itu dengan pengundi-pengundi kita yang umur 18-19. Baik, betul. Bagi saya manifesto tu tak adalah manifesto yang tertentu, ya. Cuma bagi saya ialah untuk membantu parti, itu yang paling penting, membawa suara anak-anak muda, ya. Kerana saya memang sangat dekat dengan anak-anak muda kalau di Pahang tu, dengan gerakan mahasiswa UMNO Siswa Pahang, dan saya memang suka untuk bersama-sama dengan mereka, dan juga membawa agenda suara wanita. Wanita ni dah lama sangat memperjuangkan kuota 30%, ya. Dan bagi saya rasa kita kena guna pendekatan yang berbeza. Bukan sahaja kita demand kepimpinan, ya, untuk bagi kita kuota, tapi kita kena membuktikan bahawa kita memang deserve, ya. Kita memang mampu, kita memang layak untuk diberikan tempat oleh kepimpinan, ya. Jadi sebab itulah saya kira sekiranya saya diberi mandat oleh perwakilan seluruh negara untuk berada di MKT, ya, saya akan memberikan bukan saja pandangan saya, ya, suara saya, tetapi insya-Allah saya akan bersama-sama mendekati kelompok-kelompok seperti mana saya katakan tadi. Wanita, for example, bukan hanya tertumpu kepada wanita UMNO sahaja. Kita ada wanita profesional di luar sana. Kita ada wanita yang dalam bidang akademik, ya, academician di luar sana. Kita ada wanita-wanita yang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Sebenarnya Malaysia ini, dunia perniagaan, dunia keusahawanan ini boleh dikatakan telah pun didominasi oleh golongan wanita. Jadi kita perlukan sokongan dan dukungan daripada golongan-golongan ini sekiranya kita nak terus relevan di masa-masa akan datang. Okey. 5 perkara yang orang tak tahu. Pertamanya, ni personal ke? Personal. 5 perkara yang orang tak tahu. Saya rasa ramai orang tahu kot. Tapi saya memang, pertama saya gila buku. Saya memang suka buku. Everywhere saya pergi, saya akan beli buku. Kalau saya ke luar negara pun, saya tetap akan cari kedai buku, ya. So memang saya seorang yang sukakan buku dan suka membaca. Kedua, saya bercita-cita untuk menulis buku saya sendiri, ya. Dan cita-cita ini terus sampai sekarang lah. InsyaAllah saya akan usahakan untuk menulis buku saya sendiri. Ketiga, saya seorang, saya kira pemalu sebenarnya. Jadi orang selalu silap kata saya sombong. Sebenarnya saya seorang yang pemalu. Kalau macam jumpa orang tu, kalau saya tak tegur tu, kadang-kadang saya rasa macam orang ni kenal saya ke tak. Jadi saya segan nak tegur. Jadi selalu disalahertikan sebagai saya sombong. So kalau orang dah kenal saya, yang keempatnya, ya, kalau orang dah kenal saya seorang yang sangat, orang kata, mesra. Saya seorang yang sangat setia dengan kawan-kawan saya sebenarnya, ya. Dan saya suka entertain kawan-kawan saya. Cukup 5 kot. Perempat. Yang kelima, yes, I'm a fighter.
Itulah.